Menurut psikologinya, orang perempuan dipilih oleh Allah mengandung, salah satu sebab seorang perempuan emosi. Orang emosi boleh mengandung. Dia boleh rasa kesian, dia bisa baby, dia bisa kat kapur. Orang lelaki tak dapat lelaki kan tak biasa. Orang perempuan, kelebihan orang perempuan tak, emosi tu pun penting, ada masa dia. Tapi dalam bab tu, oleh kerana orang perempuan tak cerai, lelaki pun dah geram, wah kita pun okey, aku cakap jangan sebut, tahan. Ada satu tu puncanya tak suka isteri naik pangkat. Isteri dia naik pangkat lagi tinggi daripada dia. Kau keluar pada pintu tu, kau keluar pada pintu tu, jatuh tak nak. Wah, dia marah, dia sebut jelas. Jadi apa pilihan yang ada? Isteri terpaksa keluar ikut tingkap. Salahnya rumah dia tingkat 5. Macam mana nak keluar ikut tingkap? Tak tu cerita tu. Kadang bercakap tu tak fikir. Sebab tu talak ni Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah dan sekian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara yang berhormat adun kawasan yang berkesempatan hadir, yang bahagia Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Nazir, Tuan Imam, barisan jawatan-kuasa penggerak aktiviti masjid, pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Ya, Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, hari ini di kesempatan ini kita tengok macam mana nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat kita. 3 perkara je bila kita mati besok, 3 perkara je Allah Ta'ala tanya. Yang Allah Ta'ala tanya, yang pertamanya Allah Ta'ala tanya tentang nikmat. Yang kedua Allah Ta'ala tanya tentang amanah. Yang ketiga Allah Ta'ala tanya tentang silaturahim. Tentang amanah, tentang silaturahim tu lain kali lah. Kita cerita tajuk lain, makna kena panggil lagi. Yang pertama, bila nikmat tu ada 4 nikmat Allah Ta'ala akan tanya. Pertama, nikmat umur. Kita hidup dulu macam mana kau habis ke atas dunia, Allah Ta'ala tanya. Yang kedua, nikmat muda. Macam mana kita manfaatkan masa muda kita. Banyak beribadah ke, banyak mengelinjak, meloncet, tak boleh apa-apa ke, maknanya enjoy je ke kan? Macam adik-adiknya yang budak-budak ni kan, ni yang budak-budak ni kan, muda-muda lagi dah duduk depan. Kau duduk depan, duduk dan diam, nak main-main keluar. Okey. Nikmat
muda Allah Ta'ala tanya. Masa muda dulu gunakan untuk apa, habiskan untuk apa. Ketiga, Allah Ta'ala tanya tentang nikmat ilmu. Adakah kita amalkan? Adakah kita sebar panjang kepada yang lain? Dan begitu juga Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat harta. Dari mana kita dapat duit, ke mana kita belanjakan. Dan ada satu nikmat yang kita kena fikir sekarang. Dalam banyak-banyak Allah Ta'ala ciptakan makhluk ni, antara makhluk hidup dengan makhluk mati. Allah pilih kita jadi makhluk hidup, bukan makhluk mati. Makhluk hidup ni pula ada 3 jenis. Pertama, tumbuh-tumbuhan. Syukurlah kita tak jadi lahir-lahir jadi robot, kan? Buat lauk kedui asal maulud ke robot pun risaulah, habislah kita. Ini ceramah lain macam lah, ramai otak malam ni. Malam ni pecah rekod ni, ramai. Tak, bukanlah sebenarnya memang macam ni kan. Memang macam ni, silap pula. Tapi kepada yang baru datang malam ni, selamat datang diucapkan. Macam ni lah rupanya Masjid Al-Mutmain lah. Semayang maghrib tak cukup topik, semayang kat luar macam semayang Jumaat. Saya pun sujud tadi kat luar, melantun kat luar. Ramai orang, alhamdulillah. Dan begitu juga Allah Ta'ala tak jadikan kita makhluk satu lagi selain daripada tumbuh-tumbuhan, jadi binatang. Bayangkanlah lahir-lahir jadi kambing, atau jadi lembu. Kau bawa kan setiap kali korban ni, berapa lu ada dalam kandang. Aku rasa kau ni, kau lembu-lembu bincang sama dia tu. Aku rasa kau ni daging kau banyak. Tak ada, Tuhan kita ni pada dulu suka tulang-tulang. Aku rasa kau rupanya tahun tu semua nak ambil 2 ekor, langsung dua-dua jimun, dua-dua pada sembelih, kan? Tapi Allah Ta'ala pilih kita jadi manusia. Nikmat jadi manusia tu tak cukup lagi, tapi Allah Ta'ala pilih manusia tu pula beragama Islam. Nikmat Islam ni jangan cakap. Sebab apa? Ada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam menangis sebab mengenangkan rasa syukurnya berjaya dia kembali pada fitrah setelah dia berada dalam kesesatan bertahun-tahun, berpuluh tahun. Itu sebab dia menghargai nikmat Islam. Kita yang daripada kat sini kadang-kadang relax, cik dengar pasal dengan aku pun boleh golak-golak. Itulah bezanya kita, ya? Dan nikmat Islam, dah lahir Islam. Umat Nabi Muhammad pula tu special jadi umat Nabi Muhammad ni. Mana tak special? Sampaikan para anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain mengayu-gayu minta dengan Allah tanpa merendahkan martabat mereka. Mereka minta dengan Allah, bagilah kami jadi umat Muhammad. Tapi tak dapat kan? Itu hebat nikmat jadi umat Nabi kita. Dah lah jadi umat Muhammad, duduk kat Malaysia lah tu. Dah lah kat Malaysia, Labuhan Dagang, kan? Labuhan Dagang. Saya lalu tadi, hebat sini, nasi timbus, kan? Mana nasi timbus yang kata dahsyat ni. Dah lah Labuhan Dagang, tengok tadi ni berapa ramai datang. Mana ada pakai helmet, relax kan? Lesen pun tak ada, bawa dari datang kan, relax kan? Makna nikmat Tuhan bagi. Duduk ke Malaysia aman, tenteram, alhamdulillah, kan? Itu antaranya lah. Kalau kita tengok nikmat, Tuhan bagi nikmat macam-macam, kita yang kena tengok. Dan kita kena tengok balik, muhasabah. Ya Allah, banyak nikmat Allah bagi aku. Malam tadi terlelap depan TV, tak sempat minta panjang umur. Pagi tadi hidup lagi, dan tak ada siapa pun yang bangun pagi tadi kecewa, kenapa aku hidup lagi.
keluarga bahagia. Maknanya kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala beritahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala dah beritahu sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik, confirm, muktamad, jelas, clear, tak ada yang vague, yang ragu kat situ, tak ada, clear. Contoh ikutan terbaik. Dia bukan bajet baik, tak ada. Dia bukan yang contoh yang macam baik lah, tak. Memang contoh ikutan terbaik. Tapi kenapa nak ikut yang lain? Blackpink ikut kan? Skinhead ikut kan? Taekwondo ikut kan? Artis Korea minat pelakon drama ikut kan? Macam mana kan? Kecenderungan minat gitu kan? Jadi tengok balik. Contoh ikutan terbaik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan siapa nak karaman Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsiran, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Malam ni semua datang masjid sebab ingat Allah, bukan sebab nak tengok Samsul depan. Kan? Walaupun ada budak ni tadi yang salam cium tangan saya, siap tak nak salam, tak bagi kawan usik tangan. Tahu pun tu budak ni. Cakap, jangan. Dia kata, jangan, dia dah salam aku. Parah lah. Risau tengok kan. Jadi kalau kita tengok hari ni, nikmat yang paling besar Nabi kita contoh ikutan terbaik. Bila kata contoh ikutan terbaik, tonggak keluarga bahagia, nak bahagia, ikut Nabi. Faham atau tak faham? Maka sekianlah ceramah hari ini. Bukan susah sangat. Yang penting jawab soalan kan? Takkanlah Ustaz kobau berapa ekor lembu dah tumbang, takkan nak ceramah tajam sangat. Lembu ke malam ni? Kambing. Biasa maulud, biasa kan kambing, tak silap saya lah. Tapi macam itulah. Kalau kita tengok contoh ikutan terbaik, keluarga bahagia. Hari ini kenapa keluarga banyak masalah? Keluarga banyak masalah disebabkan oleh keruntuhan akhlak, keruntuhan keluarga Melayu Islam di Malaysia ni berpunca daripada banyak sebab. Sebelum kahwin lagi dah masalah. Apa masalah? Masalah pertama, tak mampu. Tak mampu nak kahwin, duit tak ada. Tapi tak apa, rezeki akan datang kemudian, katanya kan. Betul lah tu kan? Yang tak mampu dimampukan dengan personal loan, habis. Personal loan, tak apa lagi, personal loan dengan interest, sistem riba. Asas membina keluarga digunakan daripada sumber yang salah. Macam mana? Kedua, tak layak. Macam mana tak layak? Bangang subuh-subuh, agama tak nak belajar, masjid tak nak pergi, semayang pun tak cukup. Macam mana nak jadi pemimpin keluarga kan? Tu belum cerita, ada semua panas barat pun tak layak kahwin ya. Hari-hari kena pukul suami, maknanya bini dia yang barat. Tu jarang jumpa. Ada termasuklah artis kat Malaysia ni. Saya tahulah, saya tak nak sebut nama lah. Tapi ada isteri hari-hari dera suami tu. Ada berlaku kat Malaysia. Ada. Dan yang ketiga, tak jaga ikhtilat. Sebelum kahwin lagi tak jaga ikhtilat. Pasangan tu sendiri tak jaga. Kadang-kadang sebelum kahwin lagi, yang perempuan tak jaga hubungan dengan lelaki lain, lelaki tu tak jaga hubungan dengan perempuan lain. Sebelum kahwin lagi salah, lepas kahwin jangan cerita kan. Jadi itu sebabnya nak bahagia, nak bina keluarga bahagia, 3 basic utama. Pertama, mesti ikut syariat Islam, tak ada cara lain, full stop. Ikut syariat Islam. Kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangannya, melainkan
proses yang berterusan. Itu sebab sampai dah kahwin 20 tahun, 30 tahun masih lagi sebut, aku tak faham betul orang tua ni. Apa dia nak pun aku tak tahu. Yang suami kat kedai kopi, tak apa nak perempuan ni lah, poning dia berlaku lah. Kan? Sebab prosesnya berterusan. Sebelum kahwin lain, sebelum kahwin memang bajet ayu kan, semua. Apa minum sebelum kahwin dah kahwin merayau, muka merayau, cakap bersepahu. Itu sebab kena jaga. Dan begitu juga yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan apakah sebab utama? Sebab utamanya yang pertama, nawaitu, niat untuk berkahwin itu sendiri dah salah. Pembinaan rumah tangga. Kenapa dia kahwin? Kadang-kadang dia terlupa untuk letakkan niat kerana Allah. Innamal a'malu niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat, termasuklah kahwin. Kenapa kau nak kahwin? Imam tanya. Kenapa kau nak kahwin? Mak bising. Masa bila mak tak bising, mak ke labuhan dagang pun bising. Bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak beranak? Bila beranak, perempuan yang nak kau. Bila dapat anak lelaki? Dapat anak lelaki, beranak lagi je kau. Salah pula beranak. Kan? Beranak pun salah. Yang sama tu kenapa kahwin? Kawan habis kahwin lah, tinggal saya je belum. Kenapa kahwin? Umur banyak dah. Kenapa kahwin? Geram tengok budak perempuan lagi teruk. Jarang-jarang lah, tapi ada kat labuan dagang ni ada. Jarang-jarang nak jumpa. Kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah mam, saya nak kahwin ni kerana Allah. Dan biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya lah kan, dia. Sebab tu dia jawapan yang dia ada. Lepas tak lepas belum tahu lagi kan. Itu contoh skema jawapan. Dan bila kita tengok tadi Nabi kita sebagai contoh ikutan yang terbaik, kita kena ingat kita tak nak perkahwinan ini sebenarnya Nabi ajar kita jangan bersandarkan kepada nafsu semata-mata, tetapi juga kepada persediaan memikul tanggungjawab, dan hidup harus dijalas dengan penuh sabar dan tanggungjawab. Dan jangan, kalau tidak nanti tanggungjawab itu akan bertukar menjadi beban, menjadi beban dan penuh keserabutan. Kenapalah aku kahwin? Kenapalah perempuan ni macam ni? Kenapalah aku dapat suami macam ni? Sedangkan niat perlu diperbetulkan. Rasulullah SAW menasihatkan kita dalam bab membina keluarga bahagia ni ada beberapa perkara. Pertama, tidak membenci pasangan yang beriman. Apa maksud tak benci pasangan beriman? Maksudnya dalam alam rumah tangga pasti akan ada perkara-perkara yang menimbulkan rasa kecil hati, cemburu, marah dan sebagainya. Perempuan marah macam mana pun, saya pesan jangan suka-suka minta cerai. Di Malaysia ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Jadi setakat kita ceramah ni dah seorang cerai dah, satu pasangan cerai. Betul? Sikit-sikit cerai lah. Tak naklah hidup dengan awak ni. Orang lelaki pula sabar, jangan cepat-cepat sangat nak bagi. Tahan. Ada sebab Allah Ta'ala bagi cerai ni, kuasa talak ni dekat lelaki, tak bagi kat perempuan kat belakang. Ada sebab lelaki kat depan, perempuan kat belakang. Kan? Kalau perempuan kat depan, ada tajuk dia tak suka dia dah buka pintu dah keluar. Dia suruh dia keluar. Orang lelaki dia sabar, dia dengar, dia kena balon pun muka dia tu. Dia kena sabar orang lelaki. Kan? Sabar. Ada sebab. Orang perempuan ni dia emosi.
Itu sebab Allah Ta'ala pilih orang perempuan mengandung. Menurut psikologinya, orang perempuan yang dipilih oleh Allah mengandung, salah satu sebab seorang perempuan emosi. Orang emosi boleh mengandung. Dia boleh rasa kesian, dia boleh rasa baby, yang dia bisa cakap kapur. Orang lelaki tak dapat lelaki kan, tak biasa. Orang perempuan, kelebihan orang perempuan, tak, emosi tu pun penting, ada masa dia. Tapi dalam bab tu, oleh kerana orang perempuan tak cerai, lelaki pun dah geram. Wah, kita pun okey. Aku cakap, jangan sebut. Tahan. Ada satu tu puncanya tak suka isteri naik pangkat. Isteri dia naik pangkat lagi tinggi daripada dia. Kau keluar daripada pintu tu, kau keluar daripada pintu tu, jatuh talak. Wah, dia marah, dia sebut jelas. Jadi apa pilihan yang ada? Isteri terpaksa keluar ikut tingkap. Salahnya rumah dia tingkat 5. Macam mana nak keluar ikut tingkap? Nah, tu cerita tu. Kadang bercakap tu tak fikir. Sebab tu talak ni Allah Ta'ala bagi kat lelaki. Kenapa saya nasihat orang perempuan? Orang perempuan ni saya cakap ni, dia menjawab kat belakang tu. Jangan suka-suka minta cerai. Ayat dia apa? Dia menjawab tu. Jawab tu. Kalau tak buat hal, takkanlah kita minta. Betul tak? Dia menjawab tu, tak jawab. Orang tak menasib kecuali kan yang bisu. Tak, yang bisu pun jawab mengentak-entak. Dia minta. Itu sebab kata tadi, kuasa talak tak kat lagi. Orang perempuan, saya bagi tahu, ni nasihat saya. Marah macam mana? Sabar. Lelaki buat perangai, sabar. 5 perkara yang kena ada dalam hati kita ni kalau nak selamat dunia akhirat. Pertama, sabar. Jadi marah macam mana pun, bila orang perempuan minta cerai, biduni baksin, minta cerai, nak pula atas sebab yang tak syar'i. Dengar saya cakap ni, sebab yang tak syar'i, haram hukumnya bagi perempuan tersebut bau syurga. Bau pun tak boleh, masuk lagi lah tak dapat. Bau dia macam mana? Jarak bau yang terbau bau syurga tu 500 tahun perjalanan. So macam sabar. Minta cerai, dapat pula. Itu yang heran kita kan. Kami walaupun kami bercerai, kami masih lagi bersahabat. Tapi dah kau cerai. Kan, betul lah dia baik tu, bagus lah. Kalau boleh elakkan. Kan, bergegar arah Allah ni bila kita bercerai ni sebenarnya. Jaga. Orang lelaki pula sabar. Ada lelaki-lelaki tertentu dalam Malaysia ni tuan-tuan, saja pula minta, suruh isteri tu minta. Bila isteri tu minta, bukan aku nak bagi, kau minta cerai kau. Ada. Tu antara lelaki yang bingai tu. Sabar. Sabar. Kedua, syukur. Ketiga, percaya pada hikmah. Keempat, redha. Kelima, ikhlas. Ada 5-5. Selamat dunia akhirat. Huraiannya insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Dah 3 kuliah yang akan panggil ini. Jadi bila kita tengok tadi dalam pasangan rumah tangga tadi, tak benci pasangan beriman, maksudnya Nabi nak beritahu kita dalam banyak-banyak masalah yang ditimbulkan, jangan lupa kita mempertahankan pasangan dan pandanglah benda-benda yang baik. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, janganlah seorang mukmin membenci wanita beriman. Jika membenci salah satu daripada perangainya, maka masih ada perangai lain yang menyenangkannya. Hadis riwayat Muslim. Cuba tengok bila bergaduh, pergi dekat unit juruning cara, kaunseling. Suami saya ni macam ni, suami saya tak guna, suami saya macam ni, suami saya macam ni. Yang
Yang lagi cakap, dia pun sama. Dia tu macam ni. Sebab masing-masing timbulkan kelemahan masing-masing. Kebaikan ada tak? Ada, tapi tak disebut. Segomok-gomok ikan, ada tulang. Sekuih-kuih ikan, ada isi. Sebaik-baik manusia, ada kelemahan. Selemah-lemah manusia, seburuk-buruk manusia, ada kebaikan. Kalau kita pilih nak tengok keburukan, memang jumpa. Tapi kenapa kita memilih keburukan sedangkan kebaikan ini masih ada? Baik suami, baik isteri, jangan kita membenci pasangan yang beriman. Maksudnya ada banyak lagi benda baik yang dibuat. Membebel dalam bini aku, dia tak tahan aku. Membebel dia. Diceritakan dengan satu kisah Israel yang disampaikan macam mana Sayyidina Umar. Ketika zaman Sayyidina Umar bahkan seorang sahabat, dia tak tahan kena leteh dengan bininya. Tak tahan. Dia pun nak mengadu dengan Sayyidina Umar, nak tanya pandangan Sayyidina Umar. Sampai ke rumah Sayyidina Umar, tengok Sayyidina Umar pun kena. Sayyidina Umar pun kena dengan isteri dia lah. Sayyidina Umar ni panglima angkatan tentera yang garang dan tegas, yang bengis, yang orang takut dengan dia. Dia pun kena. Jadi bila nampak Sayyidina Umar kena, nak komen apa ni? Boleh pun balik. Nak balik Sayyidina Umar nampak, ya sahabat, apa cer? Itu saya terjemahkan je lah. Apa cerita? Dia pun cakap, wahai Umar, aku sebenarnya nak mengadu pada kamu. Aku di rumah tadi kena bebel dengan isteri aku. Jadi aku nak mengadu pada kamu. Sekali tengok kamu pun kena, tak jadilah aku adu. Maka kata Sayyidina Umar, apa sangatlah yang dibebelkan oleh isteri itu jika dibandingkan apa yang dibuat. Dia jaga makan pakai aku, dia jaga anak aku, dia masak, dia siapkan makanan untuk aku, untuk anak-anak aku. Jadi tak ada apa sangat nak dibandingkan dengan apa yang dia dah buat. Orang perempuan membebel paling lama pun 4 minit. Dia penatkan, dia minum air, lepas tu dia sambung balik. Itu je. Jadi biarkan. Orang perempuan memang hobi dia di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Jadi biarkan. Dia orang perempuan, cara dia marah, dia lepaskan. Orang lelaki cara dia marah, dia banyak diam. Dia pening. Jangan kau kacau. Dia diam. Kan? Kedua, saling menghormati. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah hak isteri terhadap suaminya? Rasulullah SAW menjawab, memberi makan jika kamu makan, memberi pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menghina, dan tidak pula meninggalkan isteri, melainkan dia tetap berada di rumahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi orang perempuan, kalau suami kata duduk rumah, jangan komplain. Kalau suami kata duduk diam di rumah, jangan komplain. Bang, hari ni saya ingat saya nak keluar lah, nak lepak dengan geng-geng saya. Tak ada rumah. Duduk rumah. Benci tu. Jantan. Dia lepak tak apa. Jawab. Duduk rumah pahala. Tempat yang terbaik seorang isteri adalah di rumah dan tempat-tempat yang ditentukan oleh suami. Ingat tu. Ya. Jom siap ikut abang, kita pergi makan. Nampak? Pergi makan. Terbaik tak terbaik? Terbaik tu. Di sisi suami, pergi makan dekat satu kedai makan. Nasi ayam penyet power gila. Lepas tu order ikan siakap 4 rasa. Sedap betul. Lain macam ngeletek nyawa dia sudah dapat makan. Pernah rasa tak ikan siakap 4 rasa? Pernah rasa tak 4 rasa? Biasa. Pernah 3. Orang perempuan biasa rasa 3 je. Masam, masin, manis. Orang lelaki yang rasa-rasa keempat tu, time bayar, baru tahu. Lain macam rasa. Tu rasa keempat, time bayar. Orang perempuan time bayar kan, bayar rumah mahal lah kan. Lain macam masa waktu order tadi tak fikir.
sup ekor, sup apa? Oh, sup ayam, kailan kan masih, ikan siakap steam, limau, pedas dan masak. Oh. Semalam 3 hari lepas saya di Berbuk, saya pergi makan ada satu restoran Big Stone. Ikan 2 negara. Kau bayangkan 2 negara tadi. Ikan 2 negara. Tai bayar lain macam masa. QRP zop clear kau. Cakap apa? Perempuan ni yang paling best jadi masuk dalam kereta. Berapa? Sibuk katanya. Sebab dia tak rasa keempat tu. Kita yang lelaki yang rasa keempat tu, kita cakap lah. Cakap lah berapa? 200. Okey kan? Kita lagi bertambah lain macam masa. Macam tu lah cerita kan? Dia punya lain macam tu. Jadi dalam konteks hormat ni kan, jaga. Sebenarnya kadang boleh tak orang perempuan dia cuba latih diri dia. Tolonglah latih diri. Contohnya, abang saya nak keluar sekejap, boleh tak? Ada janji dengan kawan-kawan. Tak payahlah, ini di rumah. Okey lah, telefon kawan. Ya, tak apa keluar lah, sebab tak bagi. Kita orang ada benda kat rumah. Ada benda lah. Lain kali tenang hati. Dapat tak macam tu? Tak ada. Tak dapat tuan-tuan. Labuhan dagang tak ada kahan labung. Sama je. Bang dah janji dengan kawan nak keluar, tak payah, ni di rumah. Habis tu nak buat apa di rumah? Ada sound pula. Pergilah. Baik kau tanya tu. Suami itu ada sebab. Kenapa dia nak suruh isteri di rumah? Sebab senang. Abang tu kan pergi tempat kerja, bukan ada kat rumah pun. Yelah, abang kat tempat kerja pun abang sekerja je, abang nak call. Kan kalau awak dengan kawan awak kan, abang tak dapat nak tanya, nak luahkan perasaan abang. Macam tu kan. Tempat yang terbaik adalah di rumah, dan juga tempat yang ditentukan oleh suaminya. Ya. Azan.
Sebabnya kalau kita ikut, nak jaga ni, pertama jaga mata. Suami isteri jaga mata, suami jaga. Bukan isteri je kena lawa, lelaki pun kena elok. Orang lelaki suruh isteri lawa-lawa kat rumah, dia pakai kain pelikat tanpa protection, kain pelikat semata-mata kan, senang berangin dia. Ni yang datang masjid pun kira dah tuan-tuan. Iya, itu sebabnya jaga mata. Kedua jaga apa? Kedua ni jaga hati. Ketiga jaga apa? Jaga perut. Jaga perut ni apa? Orang lelaki siapkan benda nak dimasak, orang perempuan masak sedap-sedap. Tak tahu pergi belajar. Tanya kadang-kadang orang lelaki ni, dia bukannya lauk susah-susah pun, dia bukan nak siakap ke, nak apa ke. Kerana telur masak kicap pun tak apa. Ikan bilis goreng dengan telur hancur. Terbaik kan. Tapi kadang-kadang kita terlampau nak ni, sudahnya tak masak, tak jaga. Air tangan isteri ni mustahak. Macam mana pula ajar. Yang keempat, jaga telinga. Jaga telinga ni maksud apa? Jangan cakap benda-benda yang boleh menyakitkan hati pasangan. Jaga. Nabi pun cakap elok-elok dengan isteri dia. Dan Nabi pesan dalam khutbah terakhir Nabi. Nabi kata apa? Berlemah lembutlah terhadap isteri-isteri kamu, kerana sesungguhnya isteri-isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Nabi pesan lemah lembut, jangan kasar-kasar orang perempuan. Yang ketiga, memberi nafkah kepada keluarga. Nabi ajar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nafkah yang kamu keluarkan kerana mengharap keredaan Allah, nescaya akan dibalas dengan pahala termasuk apa yang kamu masukkan ke dalam mulut isterimu. Hadis riwayat Bukhari. Jangan berkira dengan orang rumah. Dalam khutbah terakhir Nabi juga, Nabi sebut seperti mana kamu punya hak atas isteri kamu, isteri kamu juga punya hak atas kamu. Apabila hak kamu telah disempurnakan, maka berikanlah mereka makanan, pakaian, tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Nabi dah cakap tu, suasana bagi tu, nafkah tadi bukan bagi saja, tapi bagi dengan suasana kasih sayang. Bagi tu kita bagi. Sudilah kira dia terima duit belanja bulan ni. Ambil memakak tak boleh tu. Sebut duit ambil lah. Yang macam tu Nabi tak ajar. Nabi ajar dengan lemah lembut, kuat suasana kasih sayang. Kena macam tu, kena suasana kasih sayang. Dan orang perempuan pula kalau dapat pula jangan pertikai. Apa ni menginsafi ceramah malam tadi. Sudilah kiranya terima duit nafkah bulan ni. Isteri pun buka envelope, abang setakat RM20 tak payah bagi. Dia nafkah ni tak semestinya banyak, tak semestinya cukup untuk keperluan kita. Ikut kemampuan suami. Kalau suami bagi RM20 tu, mana tu yang mampu bagi. Kita cakap, ya Allah, terima kasihlah bang, banyak sangat RM20 ni, tu sindir. Tapi cakap dia, abang ni abang bagi RM20 ni, abang ada ke tidak? Kalau abang tak ada, macam mana abang nak makan? Tak apalah, abang pandailah abang cari. Ini abang hari ni abang ada RM20 ni, tak apa, nanti abang ada lebih, abang bagi lebih. Doakan abang tu, tak pernah lupa bang. Macam tu baru betul. Setakat RM20 tak payah bagilah bang, dalam beg duit saya lagi banyak. Jalan lah. Jangan macam tu. Tapi kalau isteri tu dapat, contoh katalah suami bagi, tak adalah banyak sangat, RM2,000. Orang perempuan setuju tak? Setuju tak? Bab, kalau bab mata duitan kan, dia dalam contoh pun boleh setuju. Tak adalah. Memang kalau dah suami bagi, ambil lah. Tapi isteri boleh juga kalau dapat duit, abang tak payah, ni RM2,000 ni banyak sangat, abang jangan risau, saya boleh cari sendiri yang abang simpan untuk keluarga kita. Okey? Orang lelaki jangan risau, itu tak akan berlaku. Kalau kau bagi memang dia ambil men. Jadi fikir dulu sebelum bagi. Kan? RM2,000 bagi dia. Gila tu. Dahsyat. Kalau
Kalau boleh bagi tu, alhamdulillah, bagilah. Jangan risau. Lagi kita bagi kat isteri kita, ada keberkatan. Niatlah untuk ikut sunnah Nabi, ya? Dan kalau nak bagi juga, pastikan bagi nafkah tu dari sumber yang halal, dari sumber yang tak baik. Sebab yang haram itu akan tetap menjadi darah daging dalam tubuh badan ahli keluarga kita. Kalau baik sumbernya, maka baiklah seluruhnya. Okay? Yang keempat, menjaga rahsia dan maruah pasangan. Nabi ajar jaga rahsia, jaga maruah pasangan. Jangan kita sebab-sebab kat orang. Oh, dengar bunyi berdengkur. Jiran sebelah rumah tanya, laki kau ke? Teruk sangat berdengkur. Keluar malam tadi aku tak boleh tidur. Bunyi rimau, bunyi apa? Laki kau ke? Tak adalah kak. Kalau terkuat sikit tu, dia penat sangat lah tu. Macam tu kau apa? Laki kau ke? Saya dah 20 tahun menanggung dia. Ikut nanti nak takap yang mampus pun tu. Contohlah kan. Jangan macam tu. Jaga maruah. Nampak suami kau ni macam tak kerja je. Elok je kat rumah. Tak kerja. Kerja kan. Tapi banyak buat kerja part time lah. Tak tetap. Akak doa lah. Mudah-mudahan dia cepat dapat kerja tetap. Dia tengah cari tu. Macam tu ke apa. Tengok laki kau tak kerja, ada je kau. Memang bisa kau orang mati lagi baik. Isteri pula cakap macam tu kan. Dekat labuhan dagang tak ada. Tak ada tempat lain. Maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan memelihara kehormatan diri dan apa yang wajib dipelihara. Ketika suami tidak hadir bersama dengan pemeliharaan Allah dan juga pertolongan. Surah An-Nisa ayat 34. Pertama, Nabi kata apa? Orang perempuan kalau jaga 4 perkara ni, jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri, maruah suami, taat perintah suami, jaga 4 ni, maka masuklah ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hati kamu. Macam orang perempuan siap boleh pilih pintu. Pintu syurga mana nak masuk. Orang lelaki mana boleh pilih dapat masuk untung. Ini semua neraka ni. Termasuk yang cakap ni. Ya, kita soalan banyak kena tanya. Orang perempuan boleh masuk syurga terus. Dengan satu syarat, jaga perempuan. Siap boleh pilih pintu. Tapi rupanya solat okey. Puasa okey. Jaga maruah diri kadang-kadang tak jaga. Mengumpat cerita buruk-burukkan orang, jaja cerita satu kampung sampai kawan tahu bini si siapa tu memang mulut dia jahat betul. Nampak? Jatuh tak maruah? Maruah diri habis. Bini si siapa tu? Maruah suami pun habis. Jaga kan. Jaga maruah diri. Kadang-kadang sidai kain, tahulah musim panas, di pantainya berkemban tengah mana seram, macam nak terucut pula, betul kan? Seram, lalulah imam, bukan imam sini, tempat lagi. Imam lalu pula, dia tengah sidai kain dengan berkemban, tegur imam, abang imam, terlangsung sampai ke parit imam tu. Pahal mam, itulah si siapa tu, ramah jatuh maruah juga. Dan yang keempat, taat perintah suami. Perempuan, dengar saya cakap, taat perintah suami. Perempuan senang masuk syurga. Faham tak? Kalau lelaki perempuan ingat tu, taat perintah suami. Masuk syurga ni, masuk syurga. Bila entah lelaki tu nak buat apa, setuju je. Faham? Mau buat, boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh?
tak boleh. Ya, dah bagi hadis, nak tunjuk degil tak degil tempat tu. Tapi taat untuk perkara-perkara yang baik saja. Ya, benda yang menyalahi syariat jangan buat. Ya. Kemudian peliharalah ikatan perkahwinan dari perkara-perkara yang boleh merosakkan, antaranya menceritakan perihal menjatuhkan marah suami atau isteri di hadapan rakan ahli keluarga dan sebagainya. Dengan ahli keluarga pun jangan. Mak tahu tak, suami saya tu tak usah. Ya, macam tu kat suami jangan cerita, oh tak boleh pakai lah bini situ kan. Ni jangan. Hal rumah tangga simpan dalam. Itu sebabnya pasangan artis yang sibuk bercerai 2-3 menjak ni kan, bila masuk dalam mahkamah, keluar mahkamah, wartawan dah standby. Wartawan tanya, so apa perkembangan tadi? Saya tanya. So pasangan ni jawablah dengan bijak. Minta maaf, so terima kasih banyak semua Terima kasih banyak semua yang hadir. Terima kasih banyak. Cuma saya minta satu, saya tolong doakan yang terbaik untuk kami. Buat masa ni tu je kenyataan. Statement saya boleh bagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tu je. Selagi mana perceraian belum dimuktamadkan, kamu masih suami isteri. Bila kamu masih suami isteri, haram hukumnya buka aib pasangan untuk orang lain yang tak ada kaitan. Dalam mahkamah bolehlah nak cerita, dekat pegawai unit cara tu lain lah. Ini dekat publik saja cerita tak boleh. Apa perasaan, apa perkembangan? Saya rasa kecewa sangat. Apa hal kau, tak payah. Ya, kemudian yang kelima, perintahkanlah ahli keluarga untuk salat. Firman Allah SWT bermaksud, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Taha ayat 132. Perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat. Sebaik-baiknya solat berjemaah. Settle. Dah siap ambil uduk semua, kita sembahyang sama-sama. Settle. Sebab ayah ni pastikan anak-anak isteri dia semua solat. Dah siap, malam ni kita pergi masjid, kita sembahyang sama-sama. Loh, kenapa pergi ke? Sekejap je, siap pergi. Macam tu bapak kan. Good. Jadi solat ni adalah tiang asas dalam agama. Begitu juga tidak membawa perkara yang bertentangan masuk dalam rumah. Abu Talhah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar patung atau lukisan. Muttafaqun alaih. Jadi jaga. Kemudian mengembirakan hati pasangan dengan memberi gelaran yang baik. Panggillah gelaran yang baik. Nabi panggil isteri Nabi, ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat, wahai pipi. Apa pipi kau ni tak tahulah. Pipi lah panggil. Wahai istriku yang cantik rupawan. Panggil tu, wahai istriku. Macam saya, insyaAllah sepanggil isteri saya ada time tu, saya panggil, wahai isteri syurga abang. Bagi dia rasa feel. Apa ni, Imam Masjid Besi Putrajaya, dia panggil isteri dia. Along, dia nak jumpa saya. Along, hari ni saya jumpa tu. Dia panggil saya, Along, belum. Kalau saya jumpa Along, saya bawa permaisuri hati saya sekali tau. Permaisuri panggil. Bini, tak bebek bini. Buat bini pun tak, buat permaisuri nanti. Letakkan nama gelaran yang baik-baik. Dan kita nak bawa keluarga kita ni masuk ke dalam syurga. Caranya nak selamatkan keluarga kita masuk dalam syurga, kita kena pastikan kita buat bersama dengan Rasul ni. Pertama, selawatlah banyak-banyak. Nabi sebut, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisi kepada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku. Kedua, amalkan sunnah Nabi.
Sebab Nabi sebut, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Nabi tak sebut 10, Nabi tak sebut 15, 5 pun tak, 2 pun tak. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, maknanya Nabi nak pesan kat kita, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sunnah yang senang-senang, pertama, makan. Itu paling senang. Makan apa yang Nabi makan? Nabi makan buah tamak, kita makan buah tamak. Kurma yang paling baik sekali, buah kurma apa? Ajwa aliyah. Itu kurma Nabi. Tapi kalau hari-hari makan boleh botak kepala, bukan sebab rasa, harganya mahal. Tapi orang sekarang dah mampu dah, boleh belilah. Ya. Macam sekarang kan beras mahal, betul kan? Beras mahal. Tetapi hanya dalam tempoh saya difahamkan, insyaAllah dalam tempoh sebulan ni saja, lepas ni bekalan beras akan okey seperti biasa. Cuma dia mahal sikit, memang sekarang ni kos dia tu dah tak boleh tampung. Bila naik harga, sebab nak jaga pesawah juga. Pesawah pun akan dapat dia punya hasil dia juga, kan? Tapi sabar, insyaAllah sebulan aja, lepas ni bekalan beras akan okey balik, kan? Jadi mana kata, kalau kita tengok dalam bab ni, kita amalkan macam mana Nabi makan. Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita macam mana? Selagi belum kenyang, jangan berhenti. Itu salah. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Mana tak, jangan makan banyak-banyak, sikit-sikit. Keselamatan jasad terletak pada sedikitnya makan. Keselamatan roh terletak pada sedikitnya dosa. Keselamatan agama terletak pada banyaknya berselawat ke atas Nabi. Jangan makan banyak-banyak, dalam kontrol, kan? PA saya pernah pesan Samsul depan, dia tak makan apa, siapkan buah dengan air lemon saja, lemon kosong, tak ada gula. Kontrol tu lah. Tapi ada kat masjid tu, hajat orang kampung, Ustaz, kepala kambing ditanam dengan muka aku, kambing tu. Jadi saya terpaksa lah mengunjukkan kambing tersebut. Itu dalam kita tengah jaga-jaga, kan? Dia kan, Nabi makan sikit-sikit. Kita pula kenduri. Tengok Sabtu Ahad ni, kenduri, musim mengawan kan ni, kan? Semua orang ambil kena kahwin, kadang-kadang ambil banyak, lauk semua ambil. Lepas tu tak sedap lah, tak sedap, tak apa-apa orang catering dia tak pandai. Dia cakap hari tu dia pergi 3 kenduri, siap buat statistik, analisa perbandingan kenduri mana yang sedap makan lagi. Kalau tanya YB lagi lah, YB hari Sabtu ni je 25 kenduri sampai kat rumah. Kadang-kadang mana yang dia sempat pergi pun dia main cacat macam buat rasa-rasa, ya. Sampai satu rumah tu dah tak sempat pergi tu, hantar buah, hantar hamper kadang-kadang. Dia buat macam mana? Susah jadi YB tu, bukan senang. Ceramah maulud pun kena datang. Bagus YB. Jarang YB kan. Ada je hal YB ni bagus, dia tumbuh baby. Iya. Kan? Jadi bila dah makan banyak tempat, ini sedap, sini tak sedap. Tak. Nabi macam mana? Nabi tak pernah menterca makanan. Tu kan, tengok perangai kita macam mana. Komplain banyak, dah lah makan percuma. Komplain tak sedap, dia tak pandai dia ni masak, tak usah komplain. Kalau tuan rumah dengar tentu je. Makan sikit, kalau rasa sedap ambil lagi, itu je. Kan? Apa lagi? Nabi senyum, kita senyum. Yang senang-senang je sunnah Nabi. Ajar anak kita senyum, kan? Apa lagi?
Bergerosana, Nabi bergerosana. Wangi-wangian, Nabi pakai wangi-wangian. Nabi minum air masak, kita minum air masak. Wah, malam ni bagus masjidnya. Gelas siap dengan alas. Susah nak jumpa masjid yang bagi yang memang padan dengan pasangannya. Oh, malam ni bagus itu. Terbaik. Tahniah. Makan sikit berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sikit mengenyang tidak. Tagah dan budi dengan bahasa. Cantik, tapi isi tak ada. Saya silap. Air gaul pun air gaul lah. Tapi betul, Nabi minum air macam mana? Nabi minum 3 teguk paling kurang, sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau minum sangat bagi contoh. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Lebih tak apa, jangan kurang 3. Nampak tak? Nampak tertib. Tak payah kira 1, 2 tak payah. Dia minum 1, 2, 3, 4 tak apa. Macam nampak tertib ni. Nampak tak? Kalau lebih tertib lagi, buat-buatlah tiup. Walaupun dia kosong kan. Tapi kalau minum macam ni, tu tak dapat pada sunnah tu ni. Tapi puas lah tidak kena. Itulah Pak, simple je. Benda yang senang-senang. Pernah satu ketika seorang fakir miskin datang jumpa dengan Nabi. Dia bagi buah. Ya Rasulullah, sudilah terima buah daripada aku ni, ya Rasulullah. Nabi ambil, Nabi makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi makan lagi. Senyum. Dia tengok senyum. Kau suka ke Rasulullah? Makan lagi. Senyum. Berdekatan dengan mereka ada sekumpulan sahabat nampak, biasa Nabi diajak kita makan, hari ni tak diajak. Apa je? Sabsal dia tak ajak. Habis dia makan, berlalulah fakir miskin tadi, gembira betul dia, heboh. Rasulullah makan buah aku bagi, habis. Gembira dia. Sahabat tadi rapat, ya Rasulullah, sampai nanti biasanya kau ajak kami makan sama, hari ni kau tak ajak, ketahuilah sahabatku, semuanya buah-buah tadi tu masam. Nabi kata, jadi aku tak ajak kamu ada dua sebab. Pertama, aku takut kau tak boleh tahan mulut kau, nanti terkeluar masam lah buah dia, kau kecil hati dia. Dan yang kedua, sesungguhnya aku tak sanggup melihat sahabat-sahabatku memakan buah yang masam. Tengok, satu perbuatan Nabi jaga dulu sekali. Nampak? Nabi, kemudian Nabi apa? Nabi syukur, bersyukur, Alhamdulillah dapat makan. Alhamdulillah. Ada sekali tu Nabi lapar, Nabi cari makanan, tersumpah dengan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa kau wahai Abu Bakar? Aku lapar Rasulullah. Samalah dengan aku, mari kita cari makanan. Sumpah dengan Sayyidina Umar, wahai Umar, kenapa kau Umar? Aku lapar lah, kami pun lapar ni, mari sama dengan kami, kita jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan. Sampailah ke rumah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni, yang mana rumah dia itulah yang Nabi tumpang bermalam waktu bermula peristiwa hijrah Nabi sampai. Lama yang mau berebut, so Nabi tidur rumah dia, Nabi pilih tidur rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari ni, kalau kita tengok pintu Masjid Nabawi tu, pintu Babus Salam tu keluar, ya, keluar kat luar pintu tu, pintu Masjid Nabawi tu yang depan tu, yang kita nak lalu nak pergi ziarah makam Nabi tu kan. Sampai nak pergi umrah, apa ni, faham lah. Kat luar tu ada satu tembok. Ada satu tembok luar dekat je dengan pintu. Satu tembok tinggi, ada bumbung sikit. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Memang tak diletakkan label. Sebab ada orang pada negara tertentu kalau tahu lah, memang disembah-sembah di tempat tu, macam-macam dia buat. Jadi bila sampai ke rumah Abu Ayyub, Nabi bagi salam, Waalaikumsalam. Jawab, apakah gerangannya ketika perempuan hebat datang ke rumah aku?
wahai Abu Ayyub, kami lapar, ada tak makanan kat rumah kamu? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi kata Alhamdulillah. Nabi baca bismillah, Nabi makan buah tamar, Nabi minum air, Nabi sebut Alhamdulillah, dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Alhamdulillah. Selesai kenduri ayah dengan anak serentak. Kenduri nak pergi umrah serentak lah macam tu. Alhamdulillah dapat anak lelaki macam tu. Alhamdulillah kahwin dah dia. Alhamdulillah ramai datang masjid malam ni. Sepatutnya sumbangan pun banyak malam ni. Jadi jika masjid ni berharap betul dengan ramainya malam ni, maka kutipan pun luar biasa. Maka ialah al-maklumlah, masjid ni berhabis untuk semua orang. Malam ni dia bajet masak untuk berapa ratus orang? 1,000. Lepas tu nak tanggung kos elektrik, tengok aircon buka, kipas buka, sliding door pun buka. Ni sejuk ni sampai ke jalan ni. Tu hebat orang kan. Itu juga ada kos-kos tertentu. Jadi nampak tabungan jangan sonyong, subek duit lalu. Kalau tak buat duit, anda jangan baik-baik kabur lah. Kayak plekat memang tak ada poket kan. Transfer online kepada akaun masjid kan. Tu banyak lagi sunah-sunah Nabi yang kita boleh buat. Sedekah itu juga sunnah Nabi. Nabi kata apa? Sesungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Dan apakah dia yang lagi kita boleh lakukan? Jaga solat di awal waktu, solat berjemaah. Orang perempuan kadang-kadang dia bangun pagi, dia selesaikan nyawa dia. Dia bangun, dia tengok lelaki dia tidur, dia ngeleng, dia ambil uduk, dia pun sembahyang. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Orang dia yang paling beriman dari rumah. Habis bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Elak pun pandang suami. Neraka lah orang tua ni. Kejut suami, jaga solat di awal waktu. Kedua, wujudkan ta'lim di rumah. Buat majlis ilmu di rumah. Taman-taman syurga tu buat kat rumah kita juga. Pesan ni dengan ceramah hari ni macam poin dapat kan. Besok cakap okay, malam ni lepas maghrib semua jangan keluar ke mana-mana. Kita sebenarnya jemaah sebab lepas ceramah lepas solat jemaah tu ada program tazkirah. Anak bertanya, bah siapakah yang akan menyampaikan tazkirah? Tak lain tak bukan Sahibul Fadilah, abah kau. Banyak tanya, ayah saya pun boleh tazkirah. Kemudian wujudkan waktu khusus buat keluarga. Nabi pun sibuk macam mana pun tetap ada masa untuk keluarga dia. Pastikan adakan masa, walaupun seketika. Bak kata orang labuhan dagang tu, quality time macam tu lah. Masa quality untuk keluarga. Kemudian sebutkan nama pasangan dan anak dalam doa. Itu Nabi ajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku sayangkan isteriku, ya Allah. Isteri tak sampai ke shilling dia boleh seronok kan. Ya Allah, dia sebut nama aku. Aku juga sayangkan anakku yang sulung, ya Allah. Oh Alung, si delik lah. Alung ini harapan keluarga, ya Allah. Dia akan ambil SPM tahun ni, ya Allah. Berikanlah dia 12A, ya Allah. Berubah muka Alung. Kenapa? Engah tanya. Subjek ambil 9 ni. Ayah doa sampai 12 pula. Macam mana? Dia pun tak tahu. Kan? Sebut nama pasangan dan anak-anak dalam doa. Anak yang kecil sekali pun sebut. Dan begitu juga aku sayangkan anak bongsuku sebut. Anak yang bongsu di sekolah cerita dengan kawan dia. Malam tadi ayah kita baca doa, dia sebut nama kita.
Ayah awak ada tak? Jangan kena orang sembahyang pun tak. Parah dia kan. Iya, budak-budak ni tak ada disimpan tuan-tuan. Dia cerita semua. Kemudian apa? Banyakkan zikir. Itu sebab bila orang buat kedui tahlil tu, kedui tahlil arwah kan, sebenarnya pahala yang besar dalam kedui tahlil ni ada dua. Pertamanya zikir, yang keduanya makan. Betul? Zikir maknanya kita zikir macam-macam kan. Kita zikir panjang waktu tahlil tu sebelum kita doa. Betul? Zikir liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Siapa nakkan nama Allah, nakkan hari akhirat, maka ingat Allah banyak-banyak. Zikir ni ingat zikrullah, ingat pada Allah, sebut nama Allah kan? Ya, kalau tuan-tuan nak belajar lah tahlil panjang-panjang, pergi ke Soban sana, pondok Syekh Murtada, memang zikir panjang-panjang tahlil ya, banyak sampai afdalul zikir falamun annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah 1000 kali. 1000 dah hilang lutut baru doa. Itu yang la illallah seorang. Mana dah penat ni seorang. Barulah lepas tu makan pun pahala. Itu sebab jangan kesian makan betul. Sebab tuan rumah niat sedekah. Orang ramai. Adalah orang kalau buat tahlil ni dengan aku lah. Sebab Nabi tak buat. Macam tak payah baca Yasin ke kubur pun tak boleh. Tapi tak boleh baca Yasin nak macam apa? Macam sahabat kan untuk orang. Semua tak boleh. Ini tak boleh. Banyak kan. Kemudian hindarilah sikap malas suami isteri. Rajin suami bantu isteri, isteri bantu suami. Suami balik tengok bersepah, apa salahnya suami tolong kemas juga. Ni tahu marah, faham saya sepah mana kau tak boleh kemas. Jangan. Kita lelaki kena ingat tanggungjawab tu sebenarnya tanggungjawab suami. Isteri cuma bantu saja. Tidak mengharapkan pujian makhluk, sentiasa sabar, tidak merungut, bersihkan hati. Begitu juga kekalkan mawaddah dalam keluarga, kecintaan dalam keluarga. Tidak mengharapkan pujian makhluk ni maknanya bukan punya makhluk yang kita kejar, tapi puji-pujian daripada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menjaga kita sudah. Tidak berlaku kasar, sentiasa berbuat kebaikan. Jadilah pasangan yang rajin dan rajin. Suami rajin, isteri pun rajin. Banyakkan sujud kembali kepada Allah. Kita ni tuan-tuan sebagai manusia, anggota kita yang paling kita jaga kepala. Jangan usik boleh. Kalau usik dia tak ada kepala aku marah. Tetapi bila kita solat, bila kita sujud, kepala kita letak serendah-rendah di hadapan Allah SWT kan? Tidak berlaku kasar, sentiasa buat kebaikan, banyakkan sujud kembali kepada Allah, sentiasa bersedekah. Suami perlu ada sifat ghirrah, cemburu, kena ada. Suami kena cemburu. Isteri tiba-tiba ada lelaki tak sesiapa datang jemput kat rumah. Alah biasalah tu, kerja lah kot. Jangan, kena ada perasaan. Siapa tu? Faham? Tak ada lagi. Aku tak boleh hantar kau kan, sampaikan jantan tu hantar ambil kau lah. Contoh lah. Abang kan sibuk, abang gereja, kalau abang boleh hantar, jom lah. Cakap tak manis, banyak-banyak kawan, kenapa kawan lelaki pula jemput kau ni? Kena jaga. Sebab bila biar, orang lain pun cakap, lelaki dia tak tegur ke bini ni? Nampak? Keluar cerita. Ada tuan-tuan, boleh nak seorang perempuan, isteri ni pergi berkaraoke dengan geng-geng pejabat, 4-5 orang lelaki, dia seorang dengan perempuan, dan lelaki tak rasa apa teruk sangat. Alah biasalah tu. Apa biasa-biasa? Kena jaga benda tu. Kena jaga. Sebab sekarang ni ada peraturan di pejabat, panggilan Hani, Lin, dia, Bi. Tak malu ke orang kadang-kadang dengan bini orang, dengan lelaki orang hantar mesej-mesej yang bukan-bukan ni? Kenapa? Banyak kan? Tu sebabnya ditegur.
Link, you, I suka dah tengok you, geram tengok you, apa hal tu? Kan? Dan suami kena dia cemburu ni, kena tegur, betul kan? Dan orang perempuan pun, kebanyakan yang dekat pejabat dalam organisasi ni, ada orang perempuan dapat mesej macam tu daripada yang pangkat lagi tinggi pada dia, dan dia takut nak tegur balik, takut nanti hilang kerja, takut nanti kena buang dan sebagainya, takut ada nanti dilayan dengan buruk kat tempat kerja. Yang ni kena jaga-jaga, ni kena jaga-jaga, kena jawab sebenarnya orang perempuan. Rezeki Allah bagi, jangan takut. Kalau ada jantan-jantan tak tanggungjawab tu hantar mesej macam tu, kadang-kadang tu, suami you tak ada je, malam ni boleh dah tidur sama. Apa benda mesej macam tu? Orang perempuan kena jawab, jangan diam, kena jawab. Jawab apa? Kena jawab. Tolonglah tuan, jangan hantar mesej macam ni lagi. Kalau tuan hantar mesej macam ni lagi, mana tuan tak hormat kat saya, tak hormat kat suami saya, tak hormat kat keluarga saya. Jawab macam tu. Kalau kita diam, suami pula terbaca mesej tu. Kenapa kau tak jawab? Kau okey, kau suka? Dah jadi hal. Tak adalah, saya tak layan. Bukan isu layan tak layan, mesti dijawab. Jangan biarkan benda tu akan jadi virus, dia akan berlanjutan, melarat, jadi benda tak elok. Kemudian banyakkan berdoa kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, sama-sama lah kita contohi peribadi dan akhlak Rasulullah. Dan jangan sekali-kali, kadang-kadang orang kita cuba tengok Nabi pun macam ni. Ayat orang kita, itu Nabi, aku ni bukan Nabi gitu. Kalau Nabi dengar, tentu Nabi kecil hati. Dan kalau kita nakkan syafaat Nabi, kita nakkan waktu akhirat besok, waktu kita tengah huru-hara malapetaka di padang mahsyar, kita nakkan bantuan pada Nabi, kita nakkan syafaat pada Nabi, dua perkara: selawat ke atas Nabi banyak-banyak. Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Nabi kata apa? Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Dan sebab Nabi kata, belum sempurna keimanan salah seorang antara kamu selagi mana belum mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi anak-anak, kedua ibu bapa dan juga manusia selainnya. Kalau kita masih menyayangi selain Rasul lebih banyak, tuan-tuan, maka belum sempurna keimanan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, bersama-samalah kita contohi pribadi Rasulullah dan para ummahatul mukminin yang telah menjadi qudwah dalam melayari kehidupan berkeluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Nabi sendiri berjaya menyantungi isteri-isterinya dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Jadi kita tolonglah jagalah keluarga kita. Sejajar dengan topik kita pada hari ini, Rasulullah SAW tonggak keluarga bahagia. Sebab apa? Sebab pribadi Rasulullah tu kalau kita adapt, kita cedok, kita terapkan dalam kehidupan berkeluarga, insya-Allah kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Saya faham renungan dan tenungan yang dipandang itu, saya sangat faham. Dan mula-mula berkipas dan tu kan mula rasa panas. Jadi apapun, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita usahalah, kita usaha sebaik mungkin dalam bab selawat ke atas Nabi dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. InsyaAllah kita akan berjaya mewujudkan keluarga yang bahagia. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok kembali ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik, pihak penganjur menyebut hari rasa nak jujur.